Assalamualaikum Cik Salim dan rakan-rakan. Nama saya Sifa. Nama saya Najiha. Nama saya Maisara. Kami akan melaksanakan tugasan 2 yang bertajuk Buat Santai Hemah Madani. Dan kami akan mengupaskan tentang isu-isu kesihatan mental. Jom. Ji, Mai, awak semua nampak tak keluarga dekat sana tu? Nampak? Mereka nampak bahagia kan? Betul. Anak dia yang seorang tu nampak ceria betul. Main-main macam tu. Tapi kan, awak percaya tak sebenarnya yang ceria tu mungkin boleh jadi mereka menghadapi isu kesihatan mental tanpa kita sedar. Ya? Kenapa pula? Sebab saya selalu dengar, kadang-kadang saya masih tak percaya apa yang saya dengar. Orang tu mungkin nampak gembira pada luarannya, macam dalam kelas dia selalu gelak ketawa, usik-usik orang. Memang kita tak akan nampak pun yang mereka sedih. Tapi bila mereka berseorangan, di situlah titik di mana mereka akan mula menangis. Mereka akan fikirkan masalah-masalah mereka yang boleh membawa kepada perkara yang lebih teruk lagi. Mai, awak rasa kan apa maksud kesihatan mental ni? Apa yang saya faham, kesihatan mental ni melibatkan emosi kita, psikologi kita dan juga sosial seseorang tu. Kesihatan mental ni juga melibatkan cara kita berfikir. Bila kesihatan mental kita ni baik, kita berfikir pun baiklah. Kita dapat buat keputusan yang betul. Tak adalah dapat buat keputusan yang salah tu. Kalau kesihatan mental kita sakit teruk, tak tahulah. Habis saya tak nampak kalau orang ada masalah. Tapi kalau orang ada masalah mental ni kan, dia boleh berfikir secara waras tak? Saya rasa tak juga. Mesti mereka akan melakukan sesuatu yang di luar jangkauan. Mesti sesuatu yang negatif. Macam contoh? Mesti mereka akan melakukan sesuatu yang buruk kepada ahli keluarga mereka sendiri atau kawan-kawan mereka sendiri. Alamak, takutnya. Tapi betul tau. Sebab saya pernah dengar cerita ada isu ibu bela anak sebab masalah mental. Bila kes tu? Saya tak pasti. Tapi saya rasa mungkin 2-3 tahun lepas. Banyak kan kes macam tu sebenarnya? Banyak. Sebenarnya ibu bapa mana je yang tak sayang anak, betul tak? Betul. Tapi bila kesihatan mental mereka tu terganggu, jadi sebab itulah mulanya penderaan, mulanya macam yang kita cakap tadi. Kemudian anak-anak tu pula yang mengalami masalah kesihatan mental. Betul. Mungkin mereka akan sampai mereka dewasa pun mereka akan ingat apa yang terjadi sejak kecil tu. Oh, saya pernah dengar satu cerita ni. Selepas seseorang wanita tu melahirkan, kita kena jaga dia dengan betul kan, macam dari segi fizikal dengan jasmani dia. Tapi kalau tak dijaga dengan betul, itulah yang menyebabkan perempuan yang baru lepas melahirkan tu orang panggil meroyan. Apa faktor dia? Saya rasa bila contohlah kan, macam zaman sekarang kan semua orang bekerja. Jadi mungkin suami dia bekerja dan dia perlu jaga anak dia seorang-seorang. Jadi waktu tu kalau dia nak jaga diri dia lagi, dia tengah sakit, lepas tu nak jaga anak lagi. Anak pula mesti 2-3 pagi merengek, nak susu lah, itulah, inilah. Jadi saya rasa bila stres tu, sebab itulah mereka boleh jadi meroyan tu. Jadi dekat sini suami pun kenalah ambil, perlulah mainkan peranan dia kan? Betul. Tapi saya rasa suami pun boleh juga kena juga kesihatan mental di dalam diri dia. Contohnya? Oh, tahu tak? Saya pernah tengok satu video dekat Instagram. Awak semua kenal tak Dr. Seh Shazil? Tak kenal. Oh, okey, macam ni. Dr. Seh Shazil ni dengan isteri dia lahirkan kembar tau. Jadi bila waktu
waktu dilahirkan kembar tu mereka tak ada orang untuk jagakan anak kembar mereka. Maknanya zaman sekarang ni kan zaman orang akan ambil bibi ataupun pembantu untuk bantu uruskan rumah, tak pun uruskan anak tu kan. Tapi mereka tak ada tau. Jadi bila ibu bapa yang baru, lepas tu kembar, mereka tak dapat uruskan emosi mereka dengan baik sebenarnya. Dua-dua ke? Dua-dua. Suaminya pun sama. Jadi dia kata waktu mereka tengah hadapi masalah tu, dia selalu marah-marah. Dia marah anak dia, marah isteri dia. Jadi emosi mereka dua terganggu. Jadi mereka dapat selesaikan ke masalah tu? Mereka dapat selesaikan selepas dapat kebantuan daripada pembantu rumah. Mereka cari pembantu rumah untuk jaga. Macam Jadi isu kesihatan mental ni sebenarnya membawa keburukan kalau tak dibina dengan baik. Betul, macam ada satu kes baru-baru ni yang pelajar UiTM. Awak semua tahu tak? tahu saya ada dengar. Tapi ibu tak ceritakan lebih lagi. Apa yang saya tahu, seorang perempuan tu dia sebenarnya dah mengalami masalah kesihatan mental. Kemudian dia saya tidak pasti kenapa dia tidak dijaga di hospital. Sepatutnya pada pendapat saya, orang yang ada masalah kesihatan mental ni mestilah kena dijaga oleh pihak hospital kan. Tapi pada waktu tu wanita tersebut dia memandu kereta, kemudian dengan sengaja mereka wanita tersebut melanggar 3 atau 4 pelajar UiTM tu, betul-betul dekat pagar UiTM tu. Kes tu melibatkan nyawa ke? Ya, maut pelajar tu. Teruk juga kan kesihatan mental ni kalau kita tak jaga. Sedih keluarga Tapi mereka. peliknya kenapa dia tak dapatkan rawatan? Sebab saya pernah dengar dia memang tak pernah dapatkan rawatan langsung. Maknanya dari awal lagi. Mai, adakah keluarga mangsa yang kita ceritakan tadi tu berpotensi untuk mengalami isu kesihatan mental juga? Saya rasa ya. Sebab saya ada baca salah satu daripada keluarga mangsa tu, ibu bapa dia nak dah bertolak untuk menunaikan umrah, tapi mereka sanggup untuk patah balik semata-mata hanya untuk melihat jenazah anak dia je. Dan mereka menyatakan bahawa duit boleh dicari tetapi anak tak diganti. Jadi kat situ saya rasa ibu bapa mangsa tu boleh mengalami masalah kesihatan mental seperti kemurungan sebab mereka kehilangan orang yang mereka sayang. Tapi sedih kan kisah tu. Ya. Sedih sama. Kalau Tak- jadi dekat kita pun Itu pun sedih. Walaupun bukan ahli keluarga kita dan kita tak kenal pun siapa mereka, tapi sedih. Ya. Syifa, awak ada cerita ke orang terdekat awak yang mengalami masalah mental? Saya rasa ada satu cerita ni. Kalau saya cerita mesti kamu semua terkejut. Kenapa tu? Okey, macam ni. Saya ada seorang kawan. Kawan saya ni, dia sebenarnya tak sedar pun yang dia ada kesihatan mental. Sebab mungkin benda tu tak terlalu teruk bagi dia. Jadi, tapi sebenarnya dia rasa benda tu kan. Lepas tu, kisahnya, sekolah dia ni macam sekolah yang menjaga prestasi anak murid lah. Jadi, dia macam cenderung untuk fikir aras tinggi. Macam untuk setiap peperiksaan dia, dia nak buat yang paling-paling terbaik. Jadi ada satu masa tu, bila dah rasa stres sangat, tiba-tiba ada satu bisikan tu. Bisikan tu macam terjun. Betul ke? Betul. Tapi benda tu betul tak terjadi ke? Macam tak logik kan. Tapi saya rasa benda ni betul sebab terjadi. Okey. Lepas tu adalah dengar bisikan terjun. Lepas tu dia tak sedar lah benda tu. Sebenarnya benda ni isu kesihatan mental lah. Tak sedar dia terjun. Wush. Lepas tu dia terjun dari tingkat 4.
Dan Ha, tu hidup betul. lagi tak Ha. dia? hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkejut kan? Hidup lagi tapi teruk tapi tak sampai meninggal, cuma patah-patah dekat tangan semua. Lepas tu masuklah dekat hospital. Dah sampai dekat hospital tu, dia fikir, yelah dia pun tak terfikirlah benda ni, tak tanpa disedari lah benda ni terjadi kan. Jadi dia pun terfikir dah masuk hospital, nak masa dah sembuh dia dekat buat biasa untuk jangka masa yang lama lah juga kan, nak sembuhkan yang patah-patah tu. Lepas tu akhirnya dia jumpalah pakar psikologi. Masa dia jumpa pakar psikologi ni, adalah soalan-soalan ni dia ceritalah kan, adalah soalan-soalan yang dia tanya, pakar psikologi tu tanya, tapi kita tak tahulah. Dia pun tak cerita, saya tak pasti. Sampai satu tahap tu pakar psikologi ni cakap yang dia ada kesihatan mental tu, masalah kesihatan mental tu. Jadi dia pun terkejut lah sebab dia rasa benda tu macam biasa je kan. Rupa-rupanya sebabkan sekolah tu nak menjaga prestasi dia, tekanan stres gitu kan. Lepas tu lepas dia jumpa pakar psikologi ni, dia terpaksa lah dipindahkan ke ward mental. Jadi Teruk tu sampai masuk ward mental. teruk kan. Lepas tu dah sampai dekat ward mental ni pula, dia cerita lagi setiap benda yang dia buat sepanjang kehidupan seharian dia sebelum ni, macam mandi, tukar baju, basuh rambut, semua orang yang buatkan. Wow. Memang berteman lah setiap apa yang nak buat tu. Oh, tapi kayaknya ni betul tak, saya pernah dengar. Kalau kita duduk dalam ward mental, nanti kan macam kalau kita nak shampoo, dia orang yang picitkan untuk kita. Tapi dia terus letak atas kepala, dia tak letak dekat tangan. Sebab kalau kita letak dekat tangan, ada kemungkinan yang kita bawa masuk mulut ke. Sampai macam tu sekali Tapi saya dengar kawan saya ni, sebab kesihatan mental ni tak seteruk orang lain dekat situ. Jadi ada satu masa tu, sampai satu tahap tu dia rasa yang dia tak sanggup dah duduk situ. Sebab yelah biasanya kehidupan seharian dia buat sendiri. Jadi dia pun minta lah dekat orang yang kat situ lah kan, orang yang jaga dia tu, dia cakap dia nak keluar dari situ sebab tak sanggup dah. Tapi boleh ke? Saya rasa boleh lah, tapi mungkin ada peneman juga. Mungkin dia tak perlu dapat sekolah dekat situ, saya pun tak tahu. Faham. Jadi daripada kisah awak tu kita boleh dapat pengajaran lah kat situ. Nak dapat prestasi yang baik pun boleh dapat tekanan. Itulah sampai sebenarnya kita tak tahu kita ni ada masalah mental ke tak, selagi mana kita tak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Betul tak? Betul. Jadi buat santai Hema Madani kita dah habis. Jadi daripada berkait dengan isu kita tadi, isu kesihatan mental, ada 6 elemen madani, tapi yang berkait hanya 3. Yang pertama, ihsan. Ihsan tu maksudnya kita melakukan sesuatu dengan kebaikan dan kesempurnaan. Ihsan juga merupakan satu sifat dalam diri kita, itu belas kasihan terhadap seseorang ataupun sesuatu lah seperti alam sekitar ataupun binatang. Seterusnya kesejahteraan. Kesejahteraan merangkumi aspek fizikal, mental, sosial dan juga ekonomi. Jadi kesejahteraan ni dalam masyarakat kita perlulah hidup selamat, harmoni dan juga bebas daripada penindasan dan kemiskinan. Dan kesejahteraan juga merangkumi daripada aspek rohani kita, psikologi kita dan juga moral kita lah. Dan akhir sekali, apa dia? Boleh teka? Tak boleh, tak tahu. Okay, yang sekali, hormat. Hormat ni adalah sikap menghargai ataupun menghormati hak seseorang tu. Contoh, dalam kelas kita ada pelbagai kaum ataupun ada pelbagai agama lah. Jadi jika dalam kelas kita ada buat berkumpulan kan, lepas tu kita nak beri pendapat, boleh ke kita tolak Tak boleh, tak boleh, tak boleh, cara tak boleh. tak boleh kan? Tak Sebab boleh. apa? Sebab boleh berlakunya Pergaduhan. Jadi dekat dalam tu kita perlu menghormatilah pandangan seseorang tu.
Faham. Tapi kan awak kata ada 6 kan? Ha. Apa yang 3 lagi tu yang awak tak sebut tu? 3 lagi tu kemampanan, daya cipta dan juga keyakinan. Faham. Faham. Jadi dah Itu sahaja habis. daripada kami. Terima Yeay. kasih. Terima kasih.